Melayu akan melaksanakan tugasan TS25 modul 6 dengan menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan penyiasatan terhadap penanaman pokok hati-hati dengan tema Damainya Bumiku menggunakan standard kandungan 1.6, berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertata susila. Standard pembelajaran 1.62 berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertata susila dan menggunakan standard prestasi tahap penguasaan 1 sehingga tahap penguasaan 5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today, in order to perform the task of Module 6 TS25, we English panels had decided to choose English Year 6 with the theme World of Knowledge with the content standard 1.2, which is able to listen and respond appropriately in formal and informal situation for a variety of purposes. Then, the learning standard is 1.2.5, which is able to talk on topic of interest in formal situation with guidance. That suits the performance standard 1 to 4. Okay, that's all. Thank you. Menyelesaikan tugasan modul 6 TS25, kami telah menggunakan pendekatan dalam mata pelajaran matematik di bawah bidang sukatan dan geometri yang bertajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Ia melibatkan standard kandungan 7.1, penyelesaian masalah melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair dari standard pembelajaran 1 Roman, manakala standard prestasi dari TP1 sehingga TP6. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi melaksanakan tugas KMR Modul 6 TS25 dengan tema Damainya Bumiku, Panitia Sains yang merupakan peneraju utama projek ini mengambil keputusan untuk memilih sains tahun 6 dengan tema Sains Hayat, yang mana standard kandungan 4.2 interaksi antara tumbuhan. Standard pembelajaran 4.2.1 memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media, iaitu cahaya, ruang, air dan nukleon. 4.2.1 menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor yang menyebabkan persaingan antara tumbuhan. Standard prestasi projek ini ialah tahap penguasaan 1 hingga 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Seri Dusun, guru-guru penangkanan, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Izinkan saya membentangkan projek kumpulan kami, iaitu penanaman pokok hati-hati untuk menunjukkan interaksi antara tumbuhan. Kami dari kumpulan The Green Fingers yang terdiri daripada Lahar Hakim, Ainul Hanisah, Mirzatun Najihah, Asma binti Anas, Nur Alia, Nur Faizah, Nur Alisha, Yusra Adis selaku pengendali PowerPoint, dan saya sendiri, Farid Wajdi bin Fadil, selaku ketua kumpulan. Tujuan projek kumpulan kami ialah mengekalkan ekosistem dan kehijauan bumi dan menjadikan sekolah ini sebagai sekolah dalam taman. Antara bahan-bahan yang diperlukan dalam projek kami ialah pasu, keratan batang pokok hati-hati, 3 jenis tanah iaitu tanah kebun, tanah pasir dan tanah kompos, alat penyiram, air, baju organik,
penyembuh racun dan racun, pencedok tanah, dan sarung tangan. Now, I'll show you how to grow colius plant. Step 1. Mix 2 types of soil, garden soil, river sand, and organic compost. Step 2. We will use trowel to scoop the soil into the pot. Step 3. Use watering can to moisten the potting mix before planting. Step 4. Make small holes in the potting mix. Step 5. Place the colius cutting into the hole and push the soil to tighten the plant to the soil. Step 6. Don't forget to water the plant every day. Step 7. Keep the pot in partial shade. Hasil pemerhatian kumpulan kami berikut ini perbandingan ukuran pembesaran pokok hati-hati yang telah direkodkan selama 3 bulan. Ketinggian dan diameter batang bulan pertama. Ketinggiannya ialah 7 cm. Diameter batangnya ialah 2 cm. Ketinggian dan diameter bulan kedua. Ketinggian dan diameter bulan kedua. Ketinggiannya ialah 43 cm. Manakala diameter batangnya ialah 2 cm. Ketinggian dan diameter bulan ketiga. Ketinggiannya ialah 71 cm. Diameter batangnya pula ialah 4 cm. Berikut ini ialah jadual pemerhatian ketinggian pokok dan diameter batang pada bulan Januari hingga Mac. Berikut adalah ulasan perbandingan ketinggian daripada data terkumpul dalam video tadi. Ketinggian pada bulan pertama ialah 7 cm, manakala pada bulan kedua ialah 43 cm dan pada bulan ketiga ialah 71 cm. Diameter batang pokok. Pada bulan pertama, diameter batang ialah 2 cm. Pada bulan kedua ialah 3 cm, manakala pada bulan ketiga pula ialah 4 cm. Kesimpulannya, hasil penyiasatan ini menunjukkan berlakunya pertambahan ketinggian pokok dan diameter batang pokok hati-hati dalam tempoh 3 bulan. Apakah faktor persaingan antara tumbuhan? Tumbuhan bersaing untuk mendapatkan keperluan asasnya bagi membolehkannya untuk terus hidup. Faktor persaingan bagi tumbuhan yang pertama ialah cahaya matahari. Tumbuhan tumbuh dengan lebih tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Cuba rakan-rakan lihat pokok ini. Ketinggian pokok berbeza kan? Sebab apa? Pokok yang tinggi akan mendapat cahaya matahari yang lebih berbanding pokok yang rendah. Faktor persaingan yang kedua ialah air. Hujan yang turun memberikan manfaat kepada tumbuhan. Akar tumbuhan akan tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan air. Semakin jauh akar tumbuhan tumbuh ke dalam tanah, semakin banyaklah air yang ia dapat. Cuba kawan-kawan lihat akar pokok ini. Ia lebih panjang berbanding pokok ini. Faktor yang ketiga ialah ruang. Tengok, ada 2 pasu iaitu pasu A dan pasu B. Pasu A mendapat ruang yang cukup, jadi ia tumbuh dengan lebih besar. Manakala pasu B terpaksa bersaing sesama mereka, dan ini menyebabkan pokok menjadi lebih kecil dan tidak subur.
Kesimpulannya, tumbuhan bersaing untuk mendapatkan ruang dan ini menyebabkan ada pokok yang besar dan ada pokok yang kecil. Faktor yang keempat ialah tumbuhan bersaing untuk mendapatkan nutrien. Cuba rakan-rakan lihat di sini, ada pokok yang tumbuh besar dan ada pokok yang tumbuh kecil dan ada pokok yang tumbuh layu. Ini adalah disebabkan tumbuhan bersaing untuk mendapatkan nutrien. Walaupun tumbuhan telah mendapatkan ruang yang cukup, cahaya matahari yang cukup dan air yang cukup, mereka juga tetap bersaing untuk mendapatkan nutrien. Apakah nutrien itu ya? Nutrien ialah elemen yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalani proses pembesaran. Nutrien terdiri daripada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosforus dan kalium. Pokok hidup lebih subur jika mendapatkan nutrien yang mencukupi. Dalam menghasilkan projek ini, kami juga telah menghadapi beberapa masalah dan cabaran. Antaranya adalah yang pertama, kurang pengalaman. Kedua, serangan serangga perosak. Ketiga, kualiti dan kuantiti tanah. Keempat, penggunaan baja. Kelima, kuantiti air. Antara cara penyelesaiannya ialah pertama, minta tunjuk ajar dan nasihat tukang kebun dan guru-guru. Kedua, menggunakan racun serangga yang sesuai. Ketiga, menghasilkan baja kompos daripada projek sains. Keempat, menggunakan bekas bersenggat dan mengikut jadual penyiraman pokok yang telah disediakan. Hasil penyiasatan ini dirumuskan. Pertama, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan lebih tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Kedua, semakin jauh akar tumbuh ke dalam tanah, semakin bertambah jumlah air yang diperlukan. Ketiga, semakin bertambah nutrien, semakin bertambah kesuburan pokok. Keempat, tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari, ruang, air dan nutrien demi kelangsungan hidup. Berbudi kepada tanah akan mencerahkan persekitaran dan melestarikan alam kita. Jadikan pertanian sebagai sumber rezeki. Syukur Alhamdulillah, dalam menyiapkan tugasan ini, banyak yang telah kami pelajari. Ini memberi 1000 pengalaman dan sangat bermakna dalam menyempurnakan projek. Segala penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Besar, semua guru dan rakan-rakan yang banyak memberi sokongan. Ucapan khusus kepada kumpulan kami yang telah memberikan kerjasama yang baik, ba'aur dengan tebing dan kesepakatan yang erat telah membawa berkat dan berjaya direalisasikan sepanjang menyiapkan tugasan ini. Pohon hati-hati idaman masyarakat, mari ditanam di tepi kolam. Alam indah idaman sejagat, hijaukan bumi lestarikan alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, Sekolah Kebangsaan Sri Dusun merupakan sekolah TS25 bagi Kohort 5. Dan sehubungan dengan itu, dalam menguruskan TS25 ini, kita diamanahkan untuk menyelesaikan modul yang ke-6. Dan untuk makluman, modul yang ke-6 ini melibatkan yang disebut sebagai KMR ataupun kefahaman melalui reka bentuk. Jadi dalam tempoh yang telah diberikan kepada pihak sekolah, jadi pihak Urustia, Jawatan Kuasa, Kepala Panitia Mata Pelajaran telah berusaha menggemuling tenaga untuk menyelesaikan modul tersebut. Jadi sehubungan dengan itu, pihak sekolah khususnya pentadbiran SK Sri Dusun amat berbangga dengan sokongan dan komitmen yang diberikan oleh guru-guru untuk menyelesaikan tugasan modul yang ke-6 ini. Jadi pihak sekolah merakamkan setinggi penghargaan dan tahniah di atas sokongan yang telah ditunjukkan oleh guru-guru, khususnya guru mata pelajaran panitia yang terlibat, iaitu panitia Bahasa Melayu, panitia Bahasa Inggeris, panitia Sains dan panitia
matematik. Sesungguhnya tugasan modul 6 ini mempamerkan kefahaman murid melalui reka bentuk. Jadi alhamdulillah dengan PDPC yang telah diberikan oleh guru-guru SK Seri Dusun, yang cikgu anggap semua guru-guru adalah guru cemerlang, telah berjaya mengaplikasikan KMR ini kepada murid-murid dan telah menyelesaikan modul 6 ini dengan jayanya. Jadi pihak sekolah merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua dalam usaha menjayakan modul yang ke-6 ini, bermula daripada rakamannya, unit teknikalnya, panitia, guru-guru, malah pelajar yang telah terpilih untuk mengendalikan program ini. Jadi terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.